'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari kita lihat di dalam Injil Markus bab yang ke-7 daripada ayat ke-31 hingga ayat ke-37. Sebelum itu mari saya bacakan daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Selepas itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus, meneruskan perjalanan ke Laut Galilea melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah 10 kota. Di sana seorang bisu tuli dibawa kepadanya dengan permohonan agar Yesus meletakkan tangan padanya. Yesus membawanya ke samping jauh daripada orang ramai itu, lalu memasukkan jarinya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemudian dia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Selepas itu dia mengadah ke langit lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada orang itu, "Ephata," artinya terbukalah. Serta merta telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih, lalu dia bertutur dengan baik. Yesus melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesiapa pun. Tetapi semakin Yesus melarang, semakin mereka menceritakannya. Mereka sungguh heran dan berkata, "Dia melakukan segala-galanya dengan baik sekali. Dia membolehkan orang tuli mendengar dan orang bisu berkata-kata." Oh, agak dramatik ya pembacaan saya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-31, kita melihat sebelumnya Yesus berada di kota Tirus. Itu dalam Markus bab yang ke-7 ayat ke-24. Kemudian Yesus berjalan mengelilingi laut ataupun tasik Galilea dan melalui Sidon pergi ke daerah yang dipanggil sebagai daerah 10 kota ataupun Decapolis. Dan itulah tempat di mana Yesus pernah mengusir roh jahat. Dan apabila orang mendengar ataupun melihat Yesus sampai di sana, mereka membawakan orang yang bisu tuli ini kepada Yesus. Dan dalam terjemahan AVB dikatakan dia seorang yang bisu tuli. Dan tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, dikatakan bahwa orang ini yang tuli dan yang gagap. Saya suka kenapa perkataan yang gagap itu, seolah-olah itu lebih cun lagi dengan keadaan orang ini. Sebab kalau kita lihat dalam King James Version dalam bahasa English, dikatakan bahwa orang ini deaf and had an impediment in his speech. Dan impediment ni tidak bermaksud dia tuli ataupun bisu secara total, hanya dia gagap dikatakan dekat sini. Dan kita melihat ada 3 watak besar dekat sini, dan mari kita perhatikan apa yang kita boleh pelajari melalui 3 watak ini. Yang pertama ialah orang ramai. Adakah mereka betul-betul peduli ataupun adakah mereka hanya penonton? Apabila saya melihat orang ramai ini, saya faham bahawa dan saya mendapati bahawa mereka percaya yang Yesus boleh menyembuhkan orang ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-32, mereka memohon agar Yesus meletakkan tangan pada orang yang bisu tuli ini. Jadi tidak dinafikan, mereka percaya Yesus boleh menyembuhkan. Dan pada pendapat saya juga, mereka bercakap dan juga meminta bagi pihak si bisu tuli ini, kerana ialah orang ini kan bisu, dah bisu dia tuli lagi. Jadi mungkin orang ramai ini bercakap on behalf of this man. Dan tetapi adakah mereka benar-benar peduli? Dan mungkin mereka betul-betul peduli. Mungkin orang ini ialah rakan mereka sendiri, ataupun mungkin dia ialah saudara mereka ataupun ahli keluarga mereka sendiri. Jadi kalau itu benar, mungkin mereka betul-betul peduli tentang orang yang bisu tuli ini. Tetapi mungkin juga tidak, kerana kalau kita lihat dalam ayat yang ke-33, Yesus membawanya ke samping jauh daripada orang ramai itu, seolah-olah Yesus melihat sikap orang ini hanya datang untuk menonton, untuk melihat apa yang Yesus akan lakukan, dan seolah-olah mereka datang untuk melihat bagaimana Yesus melakukan ataupun menyembuh orang ini. Jadi saya melihat kemungkinan mereka ada yang betul-betul peduli, dan kemungkinan juga orang ramai ini hanya datang untuk menonton, untuk melihat pertunjukan bagaimana Yesus
membolehkan orang. Dan satu perkara yang kita boleh pelajari daripada orang ramai ini, kita harus berhati-hati dengan orang ramai. Di dalam Alkitab banyak orang ramai percaya, orang ramai menolak, orang ramai pergi sana sini. Berhati-hati dengan orang ramai ataupun berhati-hati dengan majoriti. Sebab orang ramai tidak semestinya pendapat mereka betul. Tidak semestinya apa yang mereka suka, apa yang mereka like dan juga follow di social media itu benar ataupun bermanfaat. Orang ramai juga boleh ada satu, kalau majoriti takut, kita juga boleh jadi takut. Majoriti cemas dan juga marah, kadang-kadang kita juga boleh dipengaruhi dengan apa tindakan mereka. Ada yang juga tidak ada iman dan juga tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang firman Tuhan, tidak peduli, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi berhati-hati dengan orang ramai ataupun majoriti. Jangan terlalu mengikut majoriti. Sebab majoriti juga tidak percaya kepada Yesus pada masa Yesus dalam pelayanannya di bumi pada masa itu. Jadi berhati-hati dengan orang ramai. Jangan juga kita menjadi penonton seperti orang ramai ini. Yang kedua ialah orang yang bisu tuli ini ataupun orang yang tuli dan yang gagap di dalam terjemahan baru. Adakah dia betul-betul mengimani Yesus ataupun dia hanya menjadi dilihat sebagai seorang yang menggenapi firman Tuhan? Dan itu saya jelaskan nanti. Di dalam petikan yang kita baca tadi, kita tidak diberitahu tentang iman orang yang bisu tuli ini. Seolah-olah Yesus menyembuhkan dia hanya kerana Yesus berbelas kasihan, hanya kerana Yesus ada compassion. Sebab itu Yesus menyembuhkan dia. Ataupun seakan-akan itu bukan tujuan ataupun fokus petikan ini. Oleh itu tidak dinyatakan tentang iman orang yang bisu tuli ini. Tetapi dua hal yang saya belajar daripada orang yang bisu tuli ini. Yang pertama ialah saya melihat dia sebagai contoh iman majoriti orang di situ. Orang ramai, malah para murid Yesus sendiri juga pada masa itu, secara rohani mereka masih lagi buta dan tuli. Mereka masih lagi buta secara rohani tentang siapakah Yesus yang sebenar. Malah para murid Yesus pada masa itu pun masih lagi was-was, masih lagi meragui. Walaupun mereka bersama dan melihat perbuatan yang Yesus lakukan, mereka masih lagi tidak mengenali Yesus sebenarnya pada masa itulah. Dan orang ramai, malah para murid Yesus juga masih lagi tuli secara rohani. Mereka belum memahami firman Yesus yang sebenarnya. Dan saya lihat orang yang bisu tuli ini dilihat sebagai contoh bagaimana iman orang majoriti, secara majoritinya orang di situ. Yang kedua ialah saya melihat orang yang bisu tuli ini sebagai contoh nubuat firman tentang Mesias digenapi. Kenapa saya katakan begitu? Seolah-olah orang yang bisu tuli ini dilihat sebagai ataupun ditulis oleh di dalam Injil Markus untuk menunjukkan bahawa Yesus ialah Mesias seperti apa yang telah dinubuat di dalam perjanjian lama. Apabila kita melihat dalam Yesaya yang ke-35 ayat ke-5 hingga ayat ke-6 dikatakan apabila Tuhan datang nanti, dan ini yang akan terjadi. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang tempang akan melompat seperti rusa dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi orang bisu ni saya lihat sebagai satu simbolik ataupun sebagai contoh di mana dengan kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Mesias, semua ini terjadi. Ada satu ketika apabila Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dia mengutus para muridnya untuk bertanya kepada Yesus, adakah Yesus ini orang yang Yohanes Pembaptis ceritakan, ataupun adakah Yesus ini seperti apa yang Yohanes expect? Dan ini jawab Yesus kepada Yohanes Pembaptis melalui para muridnya. Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta dilahirkan, orang tuli mendengar,
orang mati dihidupkan semula, dan perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripadaku. Untuk menunjukkan bahawa Yesus ialah Mesias, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, lihat, orang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Jadi orang yang bisu tuli ini saya lihat sebagai contoh di mana nubuat tentang Mesias digenapi. Dan karakter yang ketiga tidak lain tidak bukan ialah Yesus Kristus sendiri. Adakah Yesus hanya seorang penyembuh ataupun dia lebih daripada itu? Yesus ialah penyelamat. Dan apabila kita melihat petikan yang kita bacakan tadi, saya melihat ada tiga bahagian bagaimana tindakan Yesus. Yang pertama ialah Yesus berkomunikasi dengan orang yang bisu tuli ini. Disebabkan dia tidak boleh bertutur, disebabkan dia tidak boleh berkata apa-apa. Bagaimana Yesus berkomunikasi dengan orang ini? Yesus menyentuh dia. Yesus menggunakan deria yang dia ada. Yang kedua ialah Yesus menunjukkan reaksi ataupun action. Yesus menunjukkan sesuatu yang boleh dilihat oleh orang ini sebab dia bukan buta, dia hanya tuli dan juga bisu. Dan reaksi yang Yesus boleh tunjukkan kepada orang ini ialah dengan meludah, dan kita melihat bahawa Yesus seolah-olah meludah di tangannya dan menyentuh lidah orang ini. Dan mungkin bagi kita pada masa sekarang menyembuhkan orang dengan meludah itu seperti sesuatu yang kurang hajar kan pada masa sekarang. Tapi pada masa dulu kamu kena faham yang itu cara yang biasa digunakan oleh para tabib dan juga orang yang dikatakan boleh menyembuhkan orang lain. Mereka menggunakan air liur daripada seseorang, dan Yesus meludah, bukan meludah orang ini, meludah kepada tangan dan menyentuh lidah orang ini. Dan apa yang menjadikan Yesus berbeza dengan orang tabib-tabib pada masa itu ialah mereka mungkin menggunakan ludah dan melakukan upacara dan mereka baca jampi-jampi dan sebagainya. Kalau kita lihat Yesus langsung tidak membaca jampi. Yesus hanya berkata kepada orang ini, Efrata, ataupun terbukalah. Dan itu ialah ayat dalam kemungkinan bahasa Ibrani ataupun kemungkinan bahasa Aramaik. Pada pendapat saya itu bahasa Aramaik, walaupun bahasa Ibrani dan Aramaik kadang-kadang ada persamaan. Jadi Yesus katakan Efrata. Kalau kamu tak tahu apakah maksudnya, dijelaskan juga dekat sini. Maksudnya ialah terbukalah. Tidak ada jampi panjang-panjang, tidak ada yang berleter-leter. Dan Yesus menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Yesus boleh menyembuh dengan hanya berkata, tetapi orang ini tuli, dia tidak dapat mendengar Yesus dengan jelas. Yesus juga boleh menyembuhkan orang itu dengan seperti Yesus pernah menggunakan tanah liat pada masa dulu, menggunakan tanah, tapi orang ini tidak perlu. Yesus menggunakan ludah, dan bagi kita melihatnya sebagai sesuatu yang teruk, tetapi Yesus menggunakan ini sebagai reaksi supaya orang ini boleh meresponi Yesus. Dan yang ketiga ialah Yesus berinteraksi, dan berinteraksi dengan mengeluh panjang ataupun menarik nafas panjang. Itu seolah-olah seperti Yesus mengeluh tentang sakit penyakit dan sebagainya, tapi orang ini boleh melihat perbuatan Yesus. Dan tiga cara ini, melalui komunikasi, melalui reaksi, dan melalui interaksi. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-35, serta merta telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih, lalu dia bertutur dengan baik. Yesus tak perlu banyak-banyak sangat ayat-ayat jampi. Just katakan terbukalah, dan dengan serta merta, immediately ataupun instantly, orang itu disembuhkan. Dan tak perlulah kita melihat isu meludah dan tidak meludah ini. Kita hanya melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Dan kita melihat bahawa memang Yesus menyembuhkan orang ini, dan Yesus dilihat sebagai the healer, penyembuh. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Kita lihat respon orang dalam ayat yang ke-37. Mereka sungguh heran dan berkata, dia melakukan segala-galanya dengan baik sekali. Dia membolehkan orang tuli mendengar dan orang bisu berkata-kata.
Memang baik respon mereka ini, tetapi respon mereka tidak cukup. Ingat seperti apa saya katakan tadi, orang ramai ataupun majority tidak semestinya benar. Mereka memuji, mereka mengetahui perbuatan Yesus, tetapi mereka tidak melihat lebih daripada itu. Kita harus melihat Yesus lebih daripada itu. Yesus bukan hanya penyembuh, tetapi Yesus juga penyelamat. Kalau saya baca dalam Markus bab yang kedua ayat ke-17, Yesus menggunakan analogi sebagai doktor secara fizikal, dan Yesus juga kita lihat sebagai doktor secara penyembuh secara spiritual. Yesus menyembuhkan orang secara fizikal, Yesus juga ataupun malah dengan lebih lagi, Yesus menyembuhkan orang secara rohani, yaitu dengan mati bagi dosa kita. Kalau kita lihat dalam Markus bab yang kedua ayat ke-17, Yesus katakan, orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Daripada sini kita harus jangan respon seperti orang ramai ini. Tidak cukup hanya kagum, tidak cukup hanya mengetahui bahwa Yesus ialah penyembuh. Kita juga harus melihat Yesus malah lebih daripada itu sebagai seorang penyelamat. Yesus menggenapi nubuat yang sudah dinyatakan sebelum ini, dan Yesus ialah lebih daripada penyembuh. Yesus ialah penyelamat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi Yesus datang untuk orang berdosa. Sudahkah kamu datang kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan? Bertobat daripada dosa kamu, datang kepadanya dan mengakui bahwa Yesus ialah Tuhan dan juga juru selamat kamu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang.